dibawakan khas oleh Olive House. Sesudu nikmat, sebesar manfaat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Sesungguhnya masjid pertama yang didirikan untuk manusia adalah di Makkah, iaitu di Makkah Al-Mukarramah, yang memberi hidayah dan petunjuk kepada sekalian alam. Surah Ali Imran ayat 96. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala rasulil mustafa. Amma ba'. Kepada sidang penonton muslimin muslimat, mukminin mukminat, ibu ayah, akak-akak dan seterusnya, kepada bakal-bakal penghuni syurga Allah Azza wa Jalla. Apa khabar semua? Saya percaya hari ini di kalangan kita agak terkejut ketika mana diumumkan bilangan positif COVID-19 semakin meningkat. Mudah-mudahan kita sama-sama menjaga kita semua dan menjaga SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Dan Salam Baitullah berharap mudah-mudahan dalam kita mengharungi cabaran yang besar ini, kita sama-sama juga untuk menimba ilmu, mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan kerinduan kita kedua tanah haram, Mekah Mukarramah dan Madinah Munawwarah. Tuan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, bertemu kita dalam Salam Baitullah, suatu kerinduan bersama dengan anda semua yang dibawakan khas oleh Olive House. Olive House, sesudu nikmat, sebesar manfaat. Bersama dengan saya, Ustaz Hafiz Hanifah. Ramai yang bertanya, kenapa kami bertukar, saya dengan Cik Man? Ya, memang kami silih berganti. InsyaAllah pada malam raya kami akan kembali berdua. Baiklah, kita nak lihat siapakah pemenang kuis harian semalam. Sama-sama kita saksikan dan selepas itu sama-sama kita akan dengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين
Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah bertemu kembali kita dalam Salam Baitullah. Tuan-puan, kita ucapkan terima kasih banyak kepada qari'ah kita yang merupakan Johan Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa 2019. Subhanallah, suara yang cukup merdu, menggentarkan jiwa kita. Mudah-mudahan ada rasa keinsafan. Kita terima kasih banyak kepada qari'ah Farhatul Fairuzah atas bacaan tadi. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, malam ini kita nak bicara topik yang hampir sama dengan semalam. Kalau semalam yang berhormat Senator Datuk Menteri membicarakan tentang soal jawab haji, tapi malam ini kita nak bincangkan salah faham ibadah haji. Contoh saya katakan, kalaulah sepatutnya kita melakukan tawaf begini, tetapi ada sebahagian jemaah melakukan dengan cara yang lain. Juga berkaitan tentang soal jawab haji. Jadi kepada para penonton di luar sana yang ingin bertanyakan soalan, kita persilakan untuk menghubungi kita terus di nombor yang tertera ataupun teruskan soalan di FB Live. Dan bukan calang-calang, tetamu kita pada malam ini sudah pasti di kalangan orang yang pakar dalam ibadah haji. Saya mempersilakan Al-Fadil Datuk Dr. Anhar Opir selaku Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Selangor merangkap pakar rujuk tabung haji bagi tahun 2019. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Kami berbesar hati Datuk bersama. Kalau tahun lepas kita secara live tengok Datuk berkhutbah melalui Salam Baitullah, tapi tahun ni kita dapat bersyukur dapat bawa Datuk bersama kita. Datuk, perkembangan terkini di negeri Selangor Datuk, mungkin tentang solat Jumaat ke? Berkaitan dengan solat, masih sama dengan minggu lepas. Ya. Ada perkeliling daripada Jabatan Agama Islam Selangor selepas diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor selaku Ketua Agama, boleh isi jumlah jemaah masjid mengikut keluasan masjid. Mana maksimum selepas keluasan. penjarakan. Tapi penjarakan tu berapa jauh Datuk? Setakat ni diputuskan 1.5 meter. Kena ingat tu di negeri Selangor dia lain sikit 1.5 Datuk ya. Jadi semalam diputuskan apa Datuk? Nampak viral surat daripada Datuk Tamjiz. Semalam kita menjelaskan hukum dalam Tawdih Al-Ahkam, penjelasan hukum yang kita keluarkan selepas banyak kita dapat makluman ahli Korea yang tidak mengisi borang untuk hadir solat Jumaat. Jadi kita memaklumkan bahawa usaha untuk mengisi borang itu wajib. Kalau tak dapat kad kehadiran, barulah tidak wajib. Jadi kita nak pastikan semua orang berusaha ke arah itu, dan insya-Allah kita berdoa agar musibah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Terima kasih Datuk. Mudah-mudahan Allah Ta'ala segera angkat abang-abang, akak-akak corona, adik-beradik dia banyak Datuk. Dia dah lama tinggal. Mudah-mudahan dia cepat tinggalkan insya-Allah. Baiklah tuan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, Datuk, kita nak pergi kepada soalan yang pertama Datuk. Kalaulah kita lihat selalunya dalam muzakarah haji yang saya juga pernah hadir beberapa kali, antara soalan yang kerap kali ditanya oleh jemaah, dia berpusing antara soalan tawaf, larangan ihram ataupun dalam keadaan haid. Mungkin Datuk boleh jelaskan kenapa 3 isu, saya tak pasti kalau ada lagi isu lain yang terkini, asyik soalan yang sama jemaah tanya Datuk. Silakan. Ya, berkaitan dengan soalan yang berlega. Berkaitan dengan tawaf, berkaitan dengan orang yang haid. Betul. Begitu juga dengan sa'i mungkin. Jadi boleh jadi ibadah yang dilakukan oleh jemaah haji kita, nampaknya mereka bukan tak faham, tetapi bila berlaku sesuatu isu, dia menjadi keliru. Dan kadang-kadang menjadi ragu-ragu. Maka soalan itu untuk meyakinkan lagi kefahaman mereka yang sebelum ini kita dah bagi kursus, begitu juga dengan bahan bacaan dan seumpamanya. Jadi kita yakin masing-masing daripada jemaah haji kita ingin melakukan yang terbaik. Cuma kena pastikanlah kita kena elakkan perkara-perkara yang sia-sia.
Sebab tujuan kita melakukan tawaf ini ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Elakkanlah perkara yang contohnya bersembang, begitu juga dengan berselfie dan seumpamanya. Jadi walaupun kalau syaratnya cukup, sah, tetapi tidak afdal, rugilah. Maknanya Datuk, kalau dia tengah bertawaf tu, tiba-tiba dia berselfie, maknanya tawafnya masih salah, alhamdulillah. Kalau sekiranya segala syarat dijaga. Bahu dijaga, kemudian tidak batal, contohnya ketika tawaf. Kita kena ingat Fadil P.U. Hafiz, bahawa haji ataupun umrah ini kita nak melakukan ibadah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam hadis Nabi SAW menyebut, bila ditanya ayyul hajj afdal, haji yang mana yang afdal, lalu Nabi SAW menjawab al-ajju wath-thajju, iaitu kita tinggikan suara kita bertalbiyah menyebut nama Allah, dan yang keduanya adalah kita mengalirkan darah dengan maksud sembelihan, sama ada korban ataupun al-hadiyu. Jadi kalau sekiranya tiba-tiba kita buat perkara yang tak sepatutnya, maka ia merugikan kita lah. Sepatutnya kita fokus berzikir, boleh baca Al-Quran ketika tawaf, memang boleh bercakap, tetapi rugilah tu. Allah. Baik Datuk, jelas ketika tawaf selalu jemaah ada bertanya tentang wuduk. Dia was-was Datuk. Adakah wuduk ni was-was ataupun kita cukup dengan kita zon saja? Sebab dia orang jadi macam tak pastilah Ustaz, saya ni angin keluar macam tak bunyi ada, macam tak ada bau, tapi macam ada keluar. Dia orang jadi was-was ketika tawaf. Jadi kalau berlaku ketika, sebab wuduk tu adalah salah satu syarat ketika tawaf. Jadi kalau dia was-was ketika wuduk, jadi macam mana yang terbaiknya Datuk? Was-was ketika wuduk ini berbeza dia punya masalah ni, dan juga cara penyelesaiannya juga akan jadi berbeza ya P.U. Hafiz. Sekiranya dia yakin dah ambil wuduk dengan sempurna di bilik hotel ataupun di mana-mana tempat yang dia ambil wuduk, kemudian baru datang keraguan, batal ke tak batal, kena bezakan. Dia ragunya pada batal ke ragunya pada ambil wuduk. Itu ada perbezaan hukum lah. Kerana apa? Dalam kaedah menyebut bahawa al-yaqin la yazulu bisyak. Yakin itu tidak akan hilang apabila datang dengan keraguan. Jadi kita gunakan kaedah juga yang dipanggil al-istishab, iaitulah baqa ma kana ala ma kana, kekal yang lama walaupun datang yang baru tapi dia ragu. Contoh, kalau kita yakin dah ambil wuduk, kemudian ketika tawaf ni sebagaimana kita tahu Nabi SAW menyebut dia macam solat. Pada sudut syaratnya mesti ada taharah, bersuci, tutup aurat, melainkan seseorang boleh bercakap dan berkata-kata ketika tawaf. Jadi kalau berlaku hadas, kalau solat batal, maka batal juga tawafnya. Maka pada waktu ini kalau datang keraguan pada sudut batal, maka kaedah yang kita gunakan tadi memberi hukum bahawa kekal wuduknya. Maka keraguan batal itu tak payah dipakai. Adapun kalau sekiranya dia biasa wuduk, tapi yang dia datang keraguan adalah dah batal, confirm, yakin, kemudian datang keraguan, batal ke tidak? Jadi yang yakin adalah dah batal. Jadi ragunya datang adalah pada dah wuduk ke belum. Kaedah yang sama terpakai, tapi hukumnya adalah tidak ada wuduk. Ambil yang asal. Baik Datuk, kalau kita tengok dekat gambar sekarang ni, orang tengah tawaf. Jadi kalau tawaf ni Datuk, mereka memegang Hijr Ismail ataupun memegang Kaabah ke, atau pegang Hajar Aswad, sebab Rasulullah setiap tawaf itu dia akan kucup Hajar Aswad. Jadi kini Hajar Aswad dia berwangi. Jadi kalau orang dalam keadaan ihram, dia macam mana kategori Datuk memegang Hajar Ismail dan sebagainya? Berkaitan dengan orang yang tawaf, dia kena selesaikanlah 7 pusingan dengan yakin, dengan syarat-syaratnya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam surah Al-Hajj, wal yattawafu bil baitil atiq. Maka tawaflah di sekeliling Kaabah, al-bait kat situ. Jadi salah satu yang penting untuk difahami adalah
seseorang itu mestilah melakukan tawaf di luar Kaabah, di luar bangunan atau binaan Kaabah, tetapi di dalam masjid. Masjidil Haram. Jadi kalau dia tawaf di dalam masjid, tetapi pada masa yang sama di dalam Kaabah, maka yang ni tidak akan sah tawafnya, kerana syaratnya mesti di luar daripada Kaabah. Dan kita telah berbincang dalam syuarat muzakarah kita bahawa orang yang tawaf tetapi memegang Hijr Ismail. Hijr Ismail dikira sebagai bangunan masjid, bangunan Kaabah. Maka siapa yang memegang Hijr Ismail dikira dia telah memasukkan tangannya ke dalam Kaabah. Maka batallah pusingan itu tersebut. Pusingan yang dia pegang tu batal, maka dia teruskan lagi pusingan, tak dikira lah. Kalau dikira tadi nombor 4, maka dia kena mulakan balik yang nombor 4 tu sekali lagi. Jadi kalau jumlah tadi sepatutnya 7 selesai, sekarang seakan-akan dia kena buat 8 lah. Kerana satu tadi tu, kalau main bola sebut fault lah. Tak dikira. Lah. Begitu juga dengan kalau memegang Hajar Aswad. Sekiranya kita tahu dengan yakin dan sengaja pegang ada bau wangi, maka pada waktu ini dia telah melanggar pantang larang ihram, iaitu at-tatayyub, berwangi-wangian. Pada waktu ini kalau melakukan pantang larang ihram, maka kena dam lah. Jadi damnya adalah dam takhir dan juga takdir. Dia macam sekarang lah, Pio. Bila kita kena pakai face mask, kalau tak pakai di tempat awam, kena dam juga tu. Kena dam juga. Lagi mahal tu, 1,000 tu. 1,000. Lagi dahsyat. Baiklah para penonton yang dirahmati Allah, cukup jelas apa yang Datuk jelaskan pada kita. Ini dia antara salah faham jemaah kita. Apabila melakukan tawaf, mereka berdekatan dengan Hijr Ismail, dan apabila mereka memegang Hijr Ismail, maka tawaf tersebut fault, Datuk ya. Maka perlu diulang kembali. Jadi kita bicara tentang salah faham ibadah haji. Kepada mereka yang nak bertanyakan soalan, kita buka seluas-luasnya. Boleh menghubungi kami di nombor yang tertera atau terus ke FB kami. Baiklah, kita nak terus dengan Ustaz Hariri. Nampaknya dah lama tunggu nak berbicara tentang ibrah haji. Apakah perkongsian malam ini? Sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam Salam Baitullah bersama dengan saya dalam segmen Ibrah Haji. Ada satu lirik lagu kumpulan Deloitte yang saya ingat. Lebih kurang bunyi dia, lihat batu-batu di iringan jalan, tak berbaju disiram dan dibasahi hujan. Lebih kurang macam itulah kan. Namun ada satu batu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang dimuliakan di atas muka bumi ini. Itulah namanya batu Hajarul Aswad. Dan setiap kali kita menghadap Baitullah, setiap kali itulah para jemaah memasang niat untuk mengucup batu Hajarul Aswad. Batu Hajarul Aswad adalah perkataan bahasa Arab yang bermaksud batu hitam. Batu ini berada di sudut timur Kaabah dan di sebelah kiri multazam antara Hajarul Aswad dan juga pintu Kaabah. Bentuk Hajarul Aswad adalah bundar dan ia berwarna hitam dan berlubang, tingginya sekitar 150 cm dari atas tanah. Bagi mereka yang ingin mengerjakan ibadah tawaf, penjuru yang terletak Hajarul Aswad itu dijadikan tanda sebagai tempat permulaan tawaf. Mereka hendaklah memulai tawaf itu sebanyak 7 kali bermula daripada penjuru Hajarul Aswad. Dan ibadah tawaf bermula daripada penjuru itu dan berakhir pula daripada penjuru yang sama, iaitu penjuru Hajarul Aswad. Sunnah mencium Hajarul Aswad dengan
kening. Jika tidak mampu, cukup kita menyentuhnya, dan jika tidak mampu, hanya kita memandangnya, tanda kita rindu kepada batu Hajarul Aswad. Keadaan di Kaabah sentiasa penuh dengan orang yang ramai untuk melakukan tawaf. Malah peluang untuk mencium Hajarul Aswad bukanlah mudah. Lebih-lebih lagi bagi orang perempuan kerana begitu padat keadaannya. Ini kerana ada waktu-waktu tertentu yang dihadkan untuk para wanita menyentuh dan menciumnya. Maka ambillah peluang tersebut. Berdasarkan hadis yang sahih, Hajarul Aswad adalah batu dari syurga yang diturunkan di dunia. Mencium Hajarul Aswad merupakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ditegaskan oleh Khalifah Umar Ibn Khattab. Apabila beliau mencium Hajarul Aswad tersebut, Nabi berkata-kata, "Aku tahu sesungguhnya engkau hanyalah batu biasa. Andaikan aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, sudah tentu aku tidak akan melakukannya, yakni mencium batu Hajarul Aswad." Sekiranya para jemaah haji berpeluang untuk menciumnya, itulah satu perasaan yang tidak dapat digambarkan. Kita mencium salah satu batu daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan berkongsi banyak lagi infografik menarik yang telah disediakan oleh tim grafik RTM. Jumpa lagi dalam Salam Baitullah segmen Ibrah Haji. Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Mulakan hari keluarga anda dengan buat senaman. Ramai tanya, apakah rahsia nenek kekal ligat? Ini sebenarnya rahsia nenek dan keluarga kekal bersemangat. Dengan pati minyak zaitun asli Olive, sesudu pagi dan malam. sesudu nikmat sebesar manfaat. Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Alhamdulillah, bertemu kembali kita dalam Salam Baitullah, suatu kerinduan yang dibawakan khas untuk anda. Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Kepada ibu ayah, alumni haji kita, panggillah mak de, pak de kat luar sana kan, yang berada di rumah, kita nak murajaah ulang kaji balik. Ni peluang nak tanya ni, bukan calang-calang orang kita bawa, pakar rujuk tabung haji 2019, Datuk Dr. Anhar Opir. Baiklah, kita ada pemanggil di talian. Boleh Datuk kita ambil? Baik, Assalamualaikum Cik Muhammad. Waalaikumsalam. Apa khabar Haji? Sihat Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari Ampangnya silakan soalan. Silakan. Safi sihat, Safi? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, bikhair. Baik, soalan saya kepada Datuk lah. Macam ni Datuk, dia baru kita dalam beberapa tahun ni kan dah ada teknologi pakai, nak tawaf pakai kenderaan kan Datuk. Jadi macam mana bila kita tengah buat tawaf ni, timbul dalam niat hati kita, ada orang potong kita ni. Lepas tu kita nak potong dia juga, nak berlumba dengan jemaah lain. Macam mana tu? Adakah haji tu sah ataupun pahala haji tu kurang, Datuk? Baik, terima kasih. Gaya nak race Datuk. Tak tahulah bahu dia ikut tak ikut, wallahualam. Silakan Datuk. Ya, terima kasih pada Tuan Haji Muhammad yang bertanya berkaitan dengan menunggang kenderaan. Ya. Jadi harus menunggang kenderaan untuk tawaf dan juga sa'i, cumanya tidak afdal. Maka hilang sedikitlah pahala. Sikit pahala tu. Naik tu dah kurang pahala. Bila afdal tu maknanya itu yang bertepatan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi yang mampu, kita cadangkan dan kita nasihatkan supaya berjalan sendiri mengikut sunnah. Sebab untuk tawaf, terutamanya tawaf yang
betul-betul untuk umrah selain sunat lah. Untuk umrah, untuk haji, tawaf ifadah, ketika kita memakai kain ihram, ittiba' itu ada satu sunnah yang lain, terutamanya pada 3 pusingan yang pertama, lari-lari anak. Tapi masuk pusingan keempat, kelima, keenam, ketujuh sudah tidak disunatkan. Jadi kalau kita duk fikir nak potong orang aja, maka kita hilanglah fadilat sunnah itu. Perkara sunat ini sebagaimana yang Imam Al-Haramain Al-Juwaini sebut, tokoh besar dalam mazhab Asy-Syafi'i, meninggal pada tahun 478 Hijrah, menyebut bahawa dalam Al-Waraqat, ma yuthabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarkih. Dapat pahala kalau kita buat dan tidak berdosa kalau sekiranya kita tinggal. Tapi kita jangan ambil ringan perkara sunat. Jangan pula kita fikir perkara sunat ni tak apa Ustaz, bukannya wajib pun, kita tak payah buat dah. Apa kata perkara sunat pun kita lakukan, kita berlumba-lumba untuk mengejar fadilat yang disediakan. Masya Allah, Alhamdulillah, mudah-mudahan terjawab Encik Muhammad ya. Tuan Haji Muhammad harap jangan meris lagi lah kan. Ittiba' tu ketika jalan kaki je, rommel dia tu, lari-lari anak tu. Jadi jangan sampai keadaan bawa motor ke apa kan, begitu laju, bahaya. Baiklah Datuk, sementara kita masih lagi menantikan soalan daripada pemanggil kita, kita nak terus kepada soalan berikutnya Datuk, tentang jemaah yang melintas miqat. Mereka faham, ada setengah dia orang ni faham boleh pakai biasa. Jadi mereka lepas sampai di Mekah, melintasi miqat dan dia dah niat dah, tapi dalam keadaan biasa. Jadi bagaimana keadaan pakaian mereka tu? Jadi hukumnya macam mana tu? Jawapan paling senang, dam lah. Dam je lah. Tapi dengan huraian. Begini PU Hafiz, berkaitan dengan haji ni, dia ada rukun, kemudian dia ada wajib haji, kemudian dia ada pantang larang. Iaitu bila berihram ini mestilah meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Pernah sahabat Nabi bertanya Nabi SAW, apakah yang dilarang bagi orang yang berihram? Antaranya Nabi kata, la yalbasu al-amaim as-sarawil dan seumpamanya. Itu contoh yang diambil, para ulama fiqh ambil dan disusun larangan-larangan di dalam ketika berihram. Jadi antaranya ialah memakai pakaian berjahit. Betul. Jadi berniat untuk melakukan haji dan juga umrah itu rukun. Berniat di miqat itu adalah wajib haji. Dan kita meninggalkan pakaian yang berjahit, ini adalah pantang larang orang yang berihram. Jadi kalau melakukan perkara-perkara yang dilarang ketika berihram, antaranya masih lagi pakai pakaian berjahit ataupun memotong kuku, ini akan dikenakan dam, iaitulah takhir takdir. Masya-Allah. Jadi boleh pilih, damnya adalah berkaitan dengan kambing, seekor kambing, ataupun beri makan kepada 6 orang fakir miskin, setiap seorang adalah setengah gantang, ataupun berpuasa 3 hari. Jadi beginilah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita melakukan satu-satu ibadah, lakukanlah dengan sempurna. Dalam Quran Allah Ta'ala menyebut wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan juga umrah kerana Allah Ta'ala satu. Yang kedua, kita jumpa di dalam ayat yang ke-30 daripada suratul Hajj, Allah Ta'ala berfirman, dzalika wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Dan demikian itu orang-orang yang menjaga pantang larang, kehormatan, iaitulah orang yang melakukan ibadah ni tidak melakukan maksiat, meninggalkan pantang larangnya. Jadi walaupun sah hajinya, umrahnya, niatnya itu tak ada masalah, ihramnya okey, tetapi bayar dam maknanya ada sesuatu kecacatan. Dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab Fiqh Al-Manhaji menyebut dipanggil ikhlal. Ikhlal ni kita kata kholal lah. Kholal ni macam rosak sikit lah. Jadi tak berapa bagus lah bila kita... Mabrur tu dia tak berapa nak bunyi sangat. Kena, kalau boleh elakkan. Walaupun boleh elakkan. Masya Allah, cukup jelas. Baiklah Datuk, kita nak terus kepada soalan Facebook.
soalan kita daripada FB Sufia Suri. Salam Ustaz, semasa saya mengerjakan umrah tahun 2019, saya dapati di Masjidil Haram ada jemaah yang berwheelchair, naik kursi roda lah. Bagaimana dengan najis burung atau kotoran lain yang terlekat di tayar wheelchair tersebut dan ditolak masuk ke masjid? Mereka solat bersama saf jemaah. Belik juga Datuk ni. Baik, terima kasih kepada Puan Sufia Suri. Silakan Datuk. Ya, terima kasih kepada Puan Sufia Suri. Berkaitan dengan situasi yang digambarkan tadilah. Ceritanya solat menggunakan wheelchair dan wheelchairnya ada najis. Najis kat sini biasa kalau di Masjidil Haram ni najis burung merpati. Burung merpati, betul Datuk. Jadi tengok besar mana dan banyak mana najis itu. Kalau terlalu sedikit, kecil, ini boleh disebut sebagai umum balwa, dimaafkan. Tetapi kalau kita memang tengok besar dan kita perasan, yang ni kena hati-hati. Sebab apa? Syarat sah solat ialah taharah. Betul. Taharah pula, suci itu diambil kira daripada apa? Suci anggota badan, suci pakaian, kemudian suci daripada hadas, begitu juga kena suci apa-apa yang kita bawa ketika kita solat. Jadi kalau wheelchair tu memang jadi tempat duduk dia, maka itulah yang perlu dijaga juga. Jadi secara asasnya kalau sengaja besar pula tu najisnya, maka tidak sahlah solat itu kerana menanggung najis. Baik. Wallahualam. Baik Datuk, kita ada pemanggil daripada Marang katanya, Encik Muhammad juga. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Encik Muhammad, silakan soalan. Saya Muhammad daripada Marang. Soalan saya nak tuju kepada Datuk lah. Halo? Ya, silakan tuan. Sepanjang kita berada di Mekah, ada masa kita free kosong, kita nak pergi ziarah Taif. Soalan saya, wajibkah kita tawaf wada' dahulu sebelum berangkat ke Taif? Taif tu nak pergi ziarah Masjid Abdullah bin Abbas dan lain-lain lah. Baik, terima kasih Encik Muhammad. Datuk, soalan yang cukup famous ni. Silakan Datuk. Ya, terima kasih kepada Encik Muhammad daripada Marang. Dalam perbincangan kita yang terakhir dalam Jawatankuasa Pembimbing Ibadat Haji, kita dah menganalisis persoalan ini. Kita dapati Taif melalui jalan yang dilalui oleh bas ataupun syarikat travel kita adalah lebih daripada 2 marhalah. Bila lebih daripada 2 marhalah, kita anggap dia meninggalkan Mekah, mufaraqatu Mekah. Bila meninggalkan Mekah, niat meninggalkan Mekah, maka dicadangkan supaya ni masih barulah keputusan ni, maka hendaklah melakukan tawaf wada'. Kemudian bila balik semula nanti kena berniat ihram di miqat sebab masuk semula ke Mekah. Mana kena buat umrah balik? Kena buat umrah. Masya-Allah. Kalau sekiranya dia masih lagi ada niat untuk melakukan nusuk. Contohnya musim haji belum habis, dia buat haji tamattu'. Kapal terbang pula kapal terbang pertama. Jadi masa tu banyak. Jadi dia pun keluar daripada Mekah pergi Taif, berziarah, tengok tempat dakwah Nabi SAW. Maka dikira walaupun dia kata, Ustaz saya tak ada niat nak buat umrah dah ni, tapi dia ada ibadah haji. Maka dia dianggap mempunyai niat untuk melakukan nusuk, wajib untuk berniat ihram di miqat untuk melakukan umrah sebagai makna menghormati Mekah. Alhamdulillah. Jadi cukup jelas, mudah-mudahan Cik Muhammad jelas bahawa perlu, kalau setakat ni dia dah diputuskan terkini, maka kena buat tawaf wada' dan juga kena masuki miqat dengan ihram. Baiklah, kepada penonton yang dirahmati Allah Ta'ala, ajak ahli-ahli keluarga kita, anak-anak kita tengah berperang tu, saya tengok tu dengan Mobile Legend apa tu? PUBG, betul. Bagi panggil anak-anak tu, kejap lagi ni sambung kita punya perbincangan dalam Salam Baitullah, suatu kerinduan yang dibawakan khas untuk anda oleh Olive House, sesudu nikmat, sebesar manfaat. Olive House, sesudu nikmat, sebesar manfaat.
Mulakan hari keluarga anda dengan Buat selamat! Ramai tanya, apakah rahsia nenek kekal ligat? Ini sebenarnya rahsia nenek dan keluarga kekal bersemangat. Dengan parti minyak zaitun asli Olive, sesudu pagi dan malam. Sesudu nikmat, sebesar manfaat. Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Alhamdulillah bertemu kembali kita dalam Salam Baitullah, suatu kerinduan yang dibawakan khas untuk anda oleh Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Baiklah, kita nak bersama dengan Haji Syamsul yang merupakan wartawan Salam Baitullah tahun lepas, baru saja 2019. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Hafiz. Alhamdulillah, saya difahamkan Haji Syamsul tahun lepas dapat 2 nikmat. Disponsor buat umrah, lepas tu sponsor buat haji. Ni yang saya jealous betul ni. Boleh ceritakan sikit? Alhamdulillah, saya aminkan dulu doa untuk 2021 tu Ustaz. Amin, amin. Tapi untuk 2019, Alhamdulillah, rezeki saya 2 kali ke Tanah Suci. Pada Februari sebagai petugas umrah untuk salah sebuah travel agent di Ampang, dan pada Julai hingga Ogos sebagai petugas haji 2019. Alhamdulillah Ustaz, satu rezeki yang saya tak jangkakan dan sangat-sangat bersyukurlah Ustaz. Alhamdulillah. Baik, sepanjang 2019 mungkin ada kisah menarik yang boleh dikongsikan. Baik, cabaran ke? Ya? Cabaran ke mungkin? Oh, baik. Sebenarnya tu Ustaz, pada Julai hingga Ogos tu sebagai petugas haji 2019 membawa nama RTM, saya bersama-sama dengan Haji Syahril Sarafuddin yang juga penerbit pada malam ini selaku ketua rombongan haji RTM Ustaz. Ya. Dan bersama-sama juga dengan Haji Lahmuddin Jamaluddin, Haji Iqbal Bahari dan juga Haji Abdul Halim Haji Muhammad Yusof. Kami berlima sampai di sana kami digelar sebagai Avengers lah. Ada kisah dia. Tapi kemudian dan kisah menarik yang saya nak ceritakan dia lebih kepada semasa hari Arafah Ustaz. Ya. Sebab Februari dah ada pengalaman umrah tapi tak sampai ke Arafah, maksudnya tidak mengalami sendiri waktu kita berkusut masai itu. Ya. Jadi apabila sampai di Arafah ni saya melihat kesemua jemaah tenang di tempat masing-masing, membaca doa dengan begitu khusyuk sekali, sedangkan kami ni semua petugas media dan juga petugas-petugas lain ke sana kemari membawa tripod, membawa mikrofon. Saya tertanya-tanya dalam hati saya, macam mana saya ni buat haji ni, maknanya berdoa dengan sekejap-sekejapnya, tidak begitu fokus dan sebagainya. Jadi itulah akhirnya saya bersama-sama dengan bertanya kepada Pihtas macam mana keadaan kami ni, dan jawapan dia memberikan sedikit kelegaanlah kepada saya. Apa jawapannya? Jawapan dia, insya-Allah kalau betul-betul ikhlas, insya-Allah akan dapat 2 pahala. Pahala bertugas dan juga pahala menunaikan haji, insya-Allah. Masya-Allah. Baiklah, teruskan dengan tetamu kita, Ji. Baik, hari ini alhamdulillah kita akan bersama-sama dengan seorang tetamu yang begitu istimewa yang sekarang ni berada di Kudai, Mekah. Beliau merupakan satu-satunya rakyat Malaysia yang berada di Menara Jam Mekah. Kita bersama-sama dengan Haji Hazari Muhammad Ridwan. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Haji dekat mana sekarang ni? Sekarang ni saya berada di
kedai parking, iaitu satu tempat stop point untuk bas-bas bakal haji lah. Haji, sambil-sambil kita melihat latar belakang lokasi Haji berada sekarang ni, saya nak ingatkan juga Haji, kalau misal kata ada masalah panas di telefon tu, boleh masuk ke kereta cepat-cepat, sebab tak silap saya suhu sekarang ni antara 40 Haji ya? Ya, saya sekarang ni 40. Itulah yang merisaukan kami. Tapi Haji, saya boleh nampak dari sini Menara Jam Mekah dan juga mungkin ada item-item lain ataupun lokasi-lokasi menarik lain yang ada di sekitar Haji sekarang ni. Kalau di belakang ni kita lihat ni ada Menara Jam Mekah. Sebab rumah saya memang dekat dengan Menara Jam. Dan di bahagian hadapan ni pula ni adalah tempat kilang pembotolan air Zam-Zam. So, dan di sebelahnya pula, kalau saya boleh turn over telefon ni, adalah Jabal Sur. Jabal Sur. Haji, sambil-sambil tu boleh tunjukkan sikit mana lokasi kilang air Zam-Zam tu? Kalau boleh kita selitkan sikit. Cantik. Kalau di depan tu, tu ada nampak signboard dia tu. Okey. Okey, itulah dia kilangnya. Baik. Okey Haji, jadi Haji, nak tanya sikit. Kebiasaannya di kawasan Kudai ini macam Haji cakap tadi adalah lokasi bas-bas jemaah haji berkumpul dan sebagainya. Jadi Haji dah biasalah merasai kesesakan suasana haji tu Haji di sini. Ya, saya. Baik Haji, cuma tahun ni dia berbeza. Dia ada dua tempat. Baik. Satu di Kudai Mawqif ni, iaitu Kudai Parking, dan lagi satu lagi adalah di Maskuta. Itu pun parking juga. So dia dua tempat ni adalah tempat stop point untuk jemaah-jemaah haji lah. Baik. Haji, sebagai satu-satunya rakyat Malaysia yang bertuah berada di Menara Jam sepanjang setiap hari tak silap saya dan boleh melihat Kaabah secara terus, macam mana agaknya situasi semasa sekarang ni Haji? Allahu Akbar. Kalau sebelum COVID tu memang alhamdulillah lah seronok. Sebab ramai semua kawan-kawan, sahabat, sanak saudara semua ada datang dan jemaah juga penuh. Baik. Kawasan area Kaabah tu memang tak pernahnya kosong. Tapi bila selepas COVID ni, iaitu pada bulan Mac, apabila kerajaan Saudi tutup Masjidil Haram, sampai sekarang memang kosong. Memang even tempat clock tower pun kosong semua. Sebab hotel-hotel semua tak beroperasi kan. Baik. Haji, jadi maknanya sebabkan Haji dah setiap hari boleh melihat Kaabah secara terus, jadi mungkin perasaan tu mungkin tidak sama dengan kami di Malaysia ni Haji, dari segi keinginan tu macam mana Haji untuk melihat berkunjung ke Masjidil Haram khususnya? Itu alhamdulillah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Izinkan saya untuk setiap hari dapat melihat Kaabah. Setiap hari bila naik ke atas untuk bekerja tu memang hari-hari lihat Kaabah dulu, baru kita kerja. Jadi untuk bila melihat perasaan kosongnya Kaabah tu, jadi kita pun rasa macam sedih sangatlah. Baik Haji. Jadi Haji, mungkin jelas sekarang ni 2020 musim haji COVID. Soalan terakhir yang saya nak berikan kepada Haji, apa agaknya mungkin ada perancangan Haji untuk menunaikan haji sekali lagi pada masa akan datang? Mungkin tahun depan kot? Mungkin insya-Allah tahun depan lah. Tapi cuma pengalaman haji yang tak dapat dilupakan itulah pada tahun 2017. Apabila saya mengikuti haji bersama dengan jemaah-jemaah Saudi. Memang berbeza. Dan pada tahun 2019 pengalaman yang paling indah lah, sebab time Arafah tu berada di Jabal Rahmah. Baik, betul-betul di sana. Memang satu saya. Baik, Haji Hazari, Haji Muhammad Rizwan, terima kasih banyak kerana bersama-sama dengan kami pada hari ini langsung dari Kudai Mekah. Assalamualaikum Haji, kita akan berjumpa lagi insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah. Jumpa lagi insya-Allah. Baik Haji, itu dia tadi Haji Hazari, salah satunya rakyat Malaysia dari Johor yang menetap di Mekah ni sudah cukup lama, bekerja di Menara Jam Mekah, dan kita akan kembali selepas ini. Kita tengok sekarang ini pakej Cinta Haramain. Silakan. Pengalaman saya dekat Madinah
begitu menyeronokkan sebab pertama kali menjejak kaki ke Madinah tu kita rasa kita menjejak kaki kat bumi Nabi kita yang jasadnya di situ. Kita terasa yang diri kita dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedih, perasaan sedih itu tetap sedih. Tapi tidak sedih menaikkan Kaabah tu, orang sudah kami pergi berumrah, macam mana perasaan melihat Kaabah tu kan, dia dapat dirasakan bahawa macam mana perasaan kita ni melihat Allah. Sebelumnya orang seumur hidup berapa tahun, macam mana Kaabah, macam mana di Makkah, macam mana di orang di masjid. Tiba-tiba ada hal COVID-19 ini, kita kena ditangguhkan. Untuk mungkin insya-Allah lah tahun akan datang kita mungkin pergi insya-Allah. Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Mulakan hari keluarga anda dengan Buat selamat. Ramai tanya, apakah rahsia nenek kekal ligat? Ini sebenarnya rahsia nenek dan keluarga kekal bersemangat. Dengan parti minyak zaitun asli Olive, sesudu pagi dan malam. Sesudu nikmat, sebesar manfaat. Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Alhamdulillah bertemu kembali kita dalam Salam Baitullah, suatu kerinduan. Soalan yang diberikan, soalan harian, kuis harian ni senang sangat. Mudah sangat. Kalau tak jawab juga saya tak tahulah. Sebab kita ada 3 pemenang khas hadiahnya daripada Olive House. Sesudu nikmat sebesar manfaat. Baiklah Datuk, kita nak terus kepada soalan ketika orang bermabit di Mina, Datuk. Apabila kita bermabit di Mina, selalunya ada jemaah yang ada kemah. Tapi ada juga jemaah yang berulang alik ke Mekah balik hotel. Jadi poinnya bila dia balik semula nak bermabit 6 jam tu, dia sekitar tempat melontar ni kadang-kadang kena hambat dengan polis. Bergerak sambil-sambil dia berjalan sana tengok Al-Bait. Tiba-tiba tak perasan terkeluar daripada hudud Mina. Jadi macam mana kategori itu, Datuk? Adakah dia perlu ulang balik? Kalau tak cukup 6 jam pula macam mana, Datuk? Silakan. Berkaitan dengan bermabit pada malam-malam hari tasyrik di Mina, yang esoknya dia akan melontar, maka ini termasuk daripada wajib haji. Betul. Dan kaedah ataupun ketetapan yang telah diputuskan dalam fiqh berdasarkan dalil-dalilnya adalah mesti berada di Mina mu'zamul lail, lebih daripada kebanyakan malam. Jadi kadang-kadang kita suka sebut 6 jam, kena hati-hati. Dia kena kira betul-betul waktu maghrib pukul berapa, waktu subuh pukul berapa. Jadi malam ini dikira daripada maghrib dan habisnya adalah bila terbit fajar waktu subuh. Jadi tak semestinya 6 jam, kadang-kadang lebih 6 jam, kadang-kadang kurang 6 jam. Kita ambil mudah, katakanlah maghrib pada pukul 7 malam, kemudian subuh adalah pada pukul 5 pagi. Jadi kita ada sebanyak 10 jam. Betul. Maka nak tahu mu'zamul lail kita bahagi 2, kemudian tambah beberapa saat. Jadi bahagi 2 adalah 5 jam. Jadi 5 jam tambah 2-3 saat sudah memadai. Itu dikira mu'zamul lail. Jadi boleh saja datang ke Mina lepas Isyak ataupun sebelum maghrib
Tapi yang penting berada di Mina mesti lebih daripada mu'zamul lail dengan kiraan yang kita sebutkan tadi. Kadang-kadang tak tepat 5 jam, kadang-kadang 5 jam 20 minit. Betul. Jadi kena kira betul-betul, dia berbeza-beza. Adapun sekiranya kita tiba-tiba terkeluar daripada kawasan Mina, sebab disyaratkan mesti di dalam Mina, Bila terkeluar, jadi yang ni ada perbahasan sikit lah. Ada yang memberitahu bahawa mesti dicukupkan 6 jam. Jadi kalau dia terkeluar, walaupun tak sengaja, tambah sajalah sebagai ihtiyat. Sebagai ihtiyat. Sebab kalau sekiranya kita, sebab keluarnya bukan sengaja. Betul. Ditolak sebab kita tak ada kemah, sambil tengok Al-Baik, sambil tengok hotel, terkeluar daripada dia punya kawasan sebagai contoh, itu tidak sengaja. Sebab disuruh pergi daripada tempat yang kita duduk tadi. Maka tambahkan saja masa untuk cukupkan lebih daripada 6 jam. Tapi yang penting malam lah. Dia tak boleh tambah waktu siang. Siang tak dikira kan. Itu nama mabit. Mabit lah Datuk. Kita ada soalan daripada Facebook Datuk. Daripada Ain dari Sabah. Assalamualaikum, saya Ain dari Sabah. Soalan saya, batalkah wuduk suami isteri sekiranya bersentuhan dengan secara sengaja seperti berpegang tangan semasa berjalan menuju ke Masjidil Haram dari hotel? Okey Datuk, silakan. Terima kasih pada Cik Ain yang bertanya. Dalam mazhab Asy-Syafi'i, perkataan yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya aula mastumun nisa, iaitu sentuh perempuan, termasuk juga adalah sentuh pasangan suami isteri. Betul. Jadi syaratnya kalau berlapik tidak batal. Okeylah. Kalau tidak berlapik maka batal. Maka kalau sekiranya dia pegang tangan, kena tengok berlapik ke tak berlapik. Jadi semata-mata pegang tangan belum kita putuskan hukum. Betul. Tapi kalau kita selepas tahu berlapik, maka tidak batal. Wuduknya tidak batal. Adapun kalau tidak berlapik, maka batal wuduknya. Bila batal wuduknya, nanti kalau dia nak solat sunat tahiyat masjid ataupun nak solat fardu ataupun nak melakukan tawaf sunat sebagai contoh, maka yang ini dimestikan untuk ambil wuduk lagi lah. Batal balik ke hotel lah. Mana-mana lah. Melainkan kita ada perbincangan sedikit yang kita rasa ada unsur masyaqqah, kesukaran. Iaitulah ketika tawaf. Tawaf. Jumlah yang sangat ramai, padat, sukar untuk kita jaga wuduk kita, maka kita ambil pandangan yang marjuh dalam mazhab Asy-Syafi'i, iaitu yang disentuh tidak batal. Yang disentuh maknanya malmus, yang disentuh tidak batal, tapi al-lamis yang menyentuh batal. Jadi dalam keadaan tadi gambaran yang disebutkan itu memang sengaja pegang. Tidak ada masyaqqah apa-apa. Sebabnya bukan ketika tawaf, maka dalam mazhab Syafi'i batal wuduknya. Baik. Jelas. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ain dapat, mudah-mudahan dia ulanglah wuduk dia. Kalau tak ulang wuduk tu, maknanya berat nak cerita tu. Kalau dia buat tawaf, mana tawaf tak sah tu. Jadi kalau dia buat sa'i, sa'inya tak sah. Kalau dia bertahlul, tahlulnya tadi tak sah. Dia kena dam berapa kali dam. Jadi panjang cerita. Kalaulah masih ada persoalan, saya cadangkan terus jumpa dengan Tabung Haji untuk menyelesaikan isu tersebut. Baiklah. Kita ada masa lagi, Datuk. Soalan akhir saya agak kalau kita ada rezeki tentang isu haid, Datuk. Haid ini adalah isu yang cukup besar. Kalau kita lihat orang selalunya dia down, Datuk. Sebab bila buat kumpul duit dah lah banyak, sampai dekat Mekah tak dapat buat umrah. Lama menunggu. Jadi nak buat amalan pun tak tahu nak buat apa. Nak masuk masjid tak boleh ke, ada ruang-ruang tertentu, Datuk nampak lihat, atau amal-amal tertentu untuk jemaah kita yang telah sampai ke mana, wanita ni lah, sampai ke Mekah untuk mereka beramal sebelum mereka bersuci. Silakan, Datuk. Berkaitan dengan wanita yang datang haid, yang ini merupakan ketentuan Allah Ta'ala yang punya banyak hikmah, dan ia pastinya menunjukkan subur dan juga sihatnya seorang perempuan. Alhamdulillah. Namun demikian, kita sedia maklum bahawa apabila kita ingin melakukan satu-satu ibadah yang disyaratkan supaya suci daripada hadas, haid
begitu juga dengan nifas ini adalah hadas, maka tidak dapat kita lakukanlah kerana terhalang dengan dipanggil mani' ataupun penghalang, iaitulah darah haid tadi. Tak semua ibadah yang begitu. Betul. Contohnya kalau haji, yang tak bolehnya adalah tawaf. Tawaf saja tu. Tapi lain daripada tu melontar tak ada masalah. Begitu juga dengan sa'i pun tidak disyaratkan. Cuma bila haji dia ada banyak manasik ataupun perbuatan yang boleh kita lakukan sebelum tawaf. Betul. Problemnya adalah cabarannya adalah pada umrah. Umrah, betul. Kerana tawaf itu adalah perkara pertama yang mesti dilakukan untuk ibadah umrah. Untuk yang lain-lain. Jadi yang lain tak boleh buat sebelum daripada tawaf. Betul. Maka inilah mungkin yang menyebabkan seorang rasa macam mana Piwan sebut tadi, down, rasa macam tidak bersemangat. Betul. Dan seumpamanya. Jadi kita sebenarnya ingin memberitahu kepada semua tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagi wanita yang kedatangan haid kalau pergi ke Mekah untuk buat umrah sebagai contoh, maka banyak lagi amalan soleh yang boleh kita kerjakan. Contohnya bersedekah. Bersedekah sah walaupun ketika haid. Begitu juga kita membaca kitab berkaitan dengan umrah, tambahkan ilmu, itu juga dapat pahala. Begitu juga kita boleh membaca tafsiran Al-Quran, kita boleh membaca hadis-hadis Nabi SAW, ataupun kita melakukan apa-apa sajalah yang berkaitan dengan amal soleh, selagi mana ia tidak disyaratkan untuk kita ini dalam keadaan suci daripada hadas. Datuk, tadi Datuk sebut kita boleh menaikkan sa'i. Memanglah sa'i tak boleh sebab umrah. Tapi boleh ke dia masuk kawasan sa'i? Duduk sana nak ambil feel berzikir saja ke? Tapi dia tak masuk ke dalam masjid. Dia ialah kawasan lari-lari tu. Sa'i ini bukan daripada kawasan masjid. Kawasan mas'a tu, daripada Safa dan Marwah tidak dikira sebagai kawasan masjid. Jadi kalau sekiranya orang yang uzur untuk sampai ke situ, tak ada masalah, kerana bukan dikira masjid. Baiklah, alhamdulillah tuan-puan, banyak persoalan wanita sebenarnya, dan besok kita akan berbicarakan khusus tentang wanita. Sama-sama kita saksikan promo siapakah tetamu kita. Alhamdulillah. Jadi besok kita bersama dengan Ustazah Asma dan bersama dengan sahabat saya Cik Man. Rasa tak sabar Cik Man nak bersama-sama esok. Baiklah Datuk, kita dah sampai ke penghujung Datuk. Mungkin ada kata-kata akhir, mungkin ringkasan kepada topik kita. Salah faham. Sebab ramai jemaah kita ni buat macam ni, sepatutnya macam ni. Silakan Datuk, apa perlu mereka lakukan? Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berkaitan dengan ibadah, apa-apa saja ibadah yang kita lakukan termasuk ibadah haji ini, maka yang paling penting adalah ilmu. Betul. Kalau ada ilmu, insya-Allah ibadah kita betul sebagaimana yang disyariatkan dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tersilap, kita melakukan kesalahan, jadi itu biasa, tetapi jangan diulang kesalahan itu menunjukkan kita tidak menambahkan ilmu. Dan kita selalulah berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya sentiasa diberikan rezeki oleh Allah Taala pergi ke Baitullah. Kerinduan kita masya-Allah kepada Baitullah ini sangat tinggi. Baik, alhamdulillah, kita ucapkan jutaan terima kasih banyak kepada Datuk Dr. Anhar Opir selaku Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Selangor yang juga merupakan pakar rujuk tabung haji bagi tahun 2019. Kepada para penonton, kita sama-sama berusaha untuk cari masa peluang, ajak ahli keluarga, sebab besok malam topik yang cukup menarik tentang Sri Kandi Islam Hajar, dan juga kita akan berbicara tentang ilmu-ilmu berkaitan tentang manasikil haji, insya-Allah. Baiklah, kepada para penonton, saya mohon kemaafan sekiranya ada kekurangan daripada saya. InsyaAllah 2 malam berturut-turut tuan-puan akan bersama dengan Cik Man, insyaAllah. Teruskan bersama dengan Salam Baitullah, suatu kerinduan yang dibawakan khas untuk anda. Olive House, sesudu nikmat, sebesar manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.